أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sudah berpindah daripada usul ke-13 kepada usul ke-14, iaitu usul mengetahui kesinambungan di antara dalil dan madlul pada sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kita tahu bahawa gaya bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah gaya bahasa Arab sepenuhnya. Nazzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan salah satu daripada gaya bahasa Arab ialah bila mereka nak menekankan ataupun menegaskan, mereka akan guna kata-kata penegas. Dan kata penegas yang paling tinggi adalah peringkat sumpah lah, bersumpah. Samalah kita pun gitu juga, mana-mana bangsa gitu juga. Mereka akan bersumpah atas nama Tuhan. Itu paling tinggi tu, atas nama Tuhan paling tinggi. Cuma Allah SWT dia bersumpah dengan pelbagai benda, dengan segala-galanya, dengan makhluk, dengan Tuhan, dengan rububiyahnya, dengan zatnya, dengan makhluk-makhluknya, dengan fenomena alam, dengan apa sahaja. Dia berhak, dia boleh untuk bersumpah dengan apa sahaja. Cuma kita manusia biasa tak boleh, kita ada kaitan dengan kita kata dalam akidah, kita tidak boleh bersumpah selain pada Allah. Man ahlafa ataupun man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain pada nama Allah, maka dia telah melakukan syirik. Jadi tak boleh sumpah tu, tak boleh. Kecuali kalau kita sebut satu tu, contohnya kata demi tak? Demi itu bukan ya, demi untuk mengisi perut. Itu bukan sumpah tu. Demi negara yang tercinta aku juga. Jadi kalau sumpah je ni, hak betul-betul tu atas nama sesuatu tu, biasanya atas nama Tuhan lah. Okey. Jadi sumpah ni jadikan satu usul sebab sangat penting ya. Dalam Al-Quran, bagaimana kita tahu bahawa 200 tempat Allah menggunakan sumpah. Sebab itulah penting. Sebab apa? Sebab sumpah ini dia ada dalil juga. Dalil kepada sesuatu. Okay. Jadi terus sentuh tentang 6 perkara tentang sumpah, iaitu bila berkaitan dengan sumpah, kita kena ingat itulah 6 yang kita sebut semalam. Adat sumpah, yakni perkataan sumpah. Dan dalam bahasa Arab dia ba, ta, waw dan lam. Muqsam bih, muqsam alaih, ini penting ya. Muqsam bih, muqsam alaih itu tentang apa yang disumpahkan, menggunakan apa dan untuk apa disumpahkan. Muqsam bih dan muqsam alaih maksudnya kalau dalam istilah ini kita panggil ayat sumpah dan jawab sumpah. Ayat sumpah dan jawab sumpah. Inilah yang jadi dalil dan madlul tu. Yang tajuk kepada kita ni adalah dalil dan madlulnya. Dalil itu adalah pada ayat sumpah dan madlulnya kepada jawab sumpah tersebut. Gharat sumpah, tujuan sumpah, dan perkaitan ataupun kesesuaian di antara ayat ataupun jawab sumpah. Dan yang terakhir, yang keenam, keadaan al-khitab ataupun ahwalul mukhatabin bi jumlatil qasam. Baik, seterusnya hari ini perkataan yang digunakan untuk menunjukkan erti sumpah. Jadi dalam bahasa Arab ada 4 ni ataupun 4 lah, iaitu ba, ta, waw dan lam. Yang kita panggil huruf-huruf sumpah. Sebab dia memang huruf huruf ta, waw, ba dan lam. Kalau biasanya kita orang Melayu, kita sumpah, kita gaya sumpah 3 tu.
wa billahi wa tallahi, wallahi wa billahi wa tallahi kan. Okey. Sekali lagi lam, lam, lam sumpah, lam qasam dalam Quran banyak, laqad ke. Baik. Jadi semua itu dalam bahasa kita mungkin kita terjemah dalam maksud demi, demi. Dan oleh kerana kesemua huruf, kalau kita perhati semua huruf tu huruf tersebut adalah dari segi i'rabnya kesemua itu huruf jar. Huruf jar kan. Jadi apa ni? Sumpah ni dia mesti majrur. Muqsam bih itu adalah majrur dengan huruf jar. Wallahi, wa tallahi, wa billahi. Jadi majrur tu kita tengok semua bagi bawah. Sebab apa? Dia majrur. Majrur Baik. Dan oleh kerana dia majrur, dia juga berkait berkait dengan ta'alluqnya. Ada tempat ta'alluqnya, tempat ta'alluq. Jadi mungkin pelajar-pelajar yang ataupun siapa yang sudah biasa dengan ilmu nahwu, dia tahulah apa itu rujar dan apa itu tempat ta'alluq. Jadi kalau mungkin orang yang mungkin pelajar yang tak pernah belajar tentang ilmu alat ini, mungkin tak berapa faham sangat apa itu jar dan tempat ta'alluq jar. Jar dan majrur dalam bahasa Arab bermaksud sendi nama. Sendi nama, dan selepas sendi nama tu mestilah nama. Sendi kepada nama. Jadi antara sendi nama, contohnya dengan itu ke rumah, dari rumah, atas rumah ke, okay. Jadi kesemuanya dipanggil jar majrur. Jar majrur dalam bahasa Arab ni, jar itu huruf sendi nama, preposition, dan majrur itu adalah kata nama tersebut yang dalam keadaan majrur biasanya berbaris bawah. Sebab apa kita biasanya berbaris bawah? Sebab itu tanda utama dia bagi bawah, walaupun ada yang tidak berbaris bawah lah. Sebab itulah kita tengok serupa dengan huruf huruf yang lain, dia berbaris bawah. Wasyamsi wadhuhaha wal fajri walayalin ashrin. Kenapa tidak wal fajru walayalun? Kan? Kenapa wal fajri walayalin? Kenapa wasyamsi wadhuhaha? Kenapa wallahi? Kan? Itu dia dijarkan, dibaris bawahkan lah. Kita mudah untuk orang yang mungkin tak berapa nampak, untuk satu perkataan mudah kita bincang dulu, dibaris bawahkan dengan huruf jar. Jadi qasam ni, dan satu lagi selepas dia keadaan dia majrur, dia juga bergantung dengan tempat ta'alluq. Ada tempat ta'alluqnya. Maksudnya sesuatu yang majrur itu dia ada tempat pergantungan sebelumnya. Kalau kita jawab contohnya dengan apa? Contohnya kita kata dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah. Ialah dengan nama Allah tu mesti ada benda sebelum tu. Apa yang dengan nama Allah tu? Contohnya saya tulis dengan nama Allah, saya baca dengan Allah. Dengan apa? Dengan bas. Dengan bas tu mesti ada tempat ta'alluq dia. Maksudnya saya pergi dengan bas. Dia buat dengan apa tu? Dengan pisau. Dengan pisau tu apa? Dia potong dengan pisau. Okey, itu tu dia panggil tempat ta'alluq. Okey. Jadi tempat ta'alluq kepada qasam ini apa dia? Tempat ta'alluq. Kalau kata contohlah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok tak? Kita tengok ayat Quran. Mana ada start dengan huruf jar? Kan? Kita tengok, jadi bismillah ni start dengan huruf jar. Jadi mestilah sebelum dia tu ada sesuatu. Dia tidak start datang terus huruf jar bismillah. Dia ada tempat ta'alluq dia. Tempat ta'alluq huruf jar, mungkin kita kata satu fa'il aqra'u ko, saya baca dengan bismillah. Ataupun kalau saya tulis. Ataupun ikutlah kalau kita buat bismillah, sebab bismillah ni bukan untuk baca Quran saja, untuk apa sajalah. Untuk apa saja. Setiap benda yang tidak dimulakan dengan bismillah fahuwa aqta' Nabi katakan. Apa sajalah kita nak mula ke apa? Melangkah bismillah. Kita nak apa? Jadi saya melangkah dengan bismillah. Saya membuka pintu ini dengan bismillah. Jadi sumpah pun sebenarnya ada tu tempat ta'alluq yang tidak disebut.
Jadi gapo tepat ta'aluk dia? Saya bersumpah lah. Saya bersumpah. Uksimu. Kalau saya, kalau dia lah. Uksimu billah ke ataupun ahlifu billah. Itu dipanggil tepat ta'aluk ni. Mungkin ni halus sikitlah perbahasannya, dan oleh kerana dia juga berkait dengan ilmu tata bahasa lah. Jadi kita cubalah terangkan bukan sedetail mungkin, sebasic mungkin lah. Sebab dia ada kaitan bagi pelajar-pelajar yang sudah faham, tak ada masalah lah. Bagi pelajar-pelajar yang mungkin belum faham sangat tentang ni, mungkin anda cuba untuk menjelaskannya sebasic mungkin ya. Jadi itu kaitan dengan kaedah tata bahasa. Maksudnya dalam bersumpah demi Allah, maksudnya aku bersumpah dengan Allah. Itu tepat ta'aluk dia. Walaupun sebenarnya kita dah peringkat sepatutnya kena masuk gear lain dah ni. Tak, sebab dia punya usul ni pun panjang ni. Usul yang ke-14 ni panjang. Sepatutnya kena masuk gear lain dah, gear off-road dah ni, kan. Jadi anak cubalah untuk selaju mungkin, tapi tepat-tepat tu kita akan detailkan juga, tidak tinggal begitu kan. Okey. Jadi dengan jar dan majrur tempat ta'aluk itu terbentuklah jumlah ataupun kita kata lengkap ayat sumpah tersebut. Kadang-kadang perkataan la jarama sudah tentu mesti tidak dapat tidak juga digunakan untuk menunjukkan erti sumpah. Jadi asalnya sumpah ni tadi ba, ta, waw dan lam. Itu pun sebenarnya yang asal sekali ialah waw. Tempat lain tu boleh. Macam tadilah fa'il tadi, saya bersumpah, saya ahlifu ataupun uksimu tadi. Itu asas. Kita kata perkataan ataupun huruf sumpah. Seterusnya pembahagian sumpah dilihat kepada bentuk jawab sumpahnya. Okey, sumpah ni dia ada jawab sumpah dia. Dia mesti terdiri daripada dua frasa, dua ayat. Ayat yang pertama dipanggil ayat sumpah, yang kedua dipanggil jawab sumpah, ataupun dalam istilahnya muqsam bih dan muqsam alaih. Sebagaimana telah kita penjelaskan semalam, muqsam bih, muqsam alaih. Dan insya-Allah kita akan gunakan perkataan ni, muqsam bih, muqsam alaih. Muqsam bih maksudnya ayat sumpah yang disumpahkan dengannya, yang ada tadilah, yang ada billah wa billah ke, ataupun tak nampak, ada tapi tak nampak. Dan satu lagi jawab dia, kita panggil muqsam alaih. Muqsam alaih. Okey, dua perkataan itu harus kita ingatlah. Okey. Jadi pembagian sumpah dilihat daripada bentuk jawab sumpahnya, daripada bentuk muqsam alaih dia. Okey. Setiap ayat sumpah mesti diiringi ayat jawab dalam bentuk ayat cerita khabariyah, bukan dalam bentuk keagungan tapi kekaguman, yakni ta'jubiyah. Contohnya uqsimu billah la anqad li ra'yin yujanif al-'adalah. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan meniru pendapat yang mengenepikan keadilan. Baik. Jadi jawab sumpah sama ada dia dalam bentuk khabariyah. Khabariyah ni maksudnya ayat penyata, ayat berita, ayat cerita. Ini dalam istilah isim ilmu-ilmu alat jugalah dalam balaghah kita bahagikan ayat ini kepada dua, ayat penyata dan ayat insyaiyah. Ayat bukan penyata. Ayat penyata ialah ayat yang boleh kita katakan ia bohong atau tidak berbohong. Maksudnya pengucapnya mungkin berbohong, mungkin tidak berbohong, ataupun kata-katanya itu mungkin benar ataupun mungkin tidak benar. Itu kita panggil ayat khabariyah. Tak? Kita kata apa? Hari ini panas. Mungkin betul, mungkin tidak. Satu lagi dipanggil insyaiyah. Insyaiyah ni ayat yang tidak boleh kita katakan bahawa ianya benar ataupun tidak, ataupun pengucapnya berbohong atau tidak berbohong. Ayat insyaiyah berbentuk talab. Talab ni maksudnya tuntutan. Sama ada pertanyaan. Pukul berapa dah? Dia tanya. Kita tak boleh kata dia berbohong, sebab dia hanya bertanya. Bangun. Dia memerintah. Kita tak boleh kata dia berbohong, sebab dia hanya memerintah. Dia bukan khabar. Okay? Insyaiyah ni bukan penyata, bukan berita. Jadi dia tidak ada bohong atau tidaknya dalam kata-kata dia. Itu panggil insyaiyah. Satu lagi khabariyah tadi. Khabar tadi ia ayat menyatakan sesuatu. Dalam menyatakan mungkin ada benar, mungkin ada tidak.
ataupun mungkin dia berbohong, ataupun mungkin dia jujur. Okey. Jadi ayat ia menjawab apa ni, sumpah tersebut dia mesti dalam bentuk khabariyah, bukan ta'jubiyah. Contohnya tadilah uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Itu ayat uqsimu billah, itu ayat sumpahnya, ataupun kita panggil muqsam bih. Mana dia punya jawabnya ataupun muqsam alaih dia? La anqad li ra'yin yujaniful adlah. Saya tidak akan turut pendapat yang mengenepikan keadilan. Okey. Jadi frasa uqsim billah adalah ayat sumpah, dan ayat seterusnya tadi adalah jawabnya. Ayat jawab sumpah seperti ini dipanggil qasam khabari. Okey, ataupun dipanggil qasam ghairu isti'tafi, dan tiada kedudukannya dalam i'rab. Ini juga satu istilah, orang yang belajar tahulah. Mungkin pelajar yang tak benar tu, la mahallalah min al-i'rab ini bermaksud dia tidak terikat dengan keadaan i'rab. Apa itu keadaan i'rab? Keadaan i'rab ini khusus dalam bahasa Arab saja. Bahasa lain kita tak tahu, bahasa Malaysia tak ada. Keadaan i'rab ini kalau untuk mudah, kalau siapa yang mungkin tak ada basic, paling mudah sekali kita tengok bahasa Arab ini, ataupun kalau kita baca Al-Quran, kenapa Al-Quran itu ditandakan baris? Kenapa Al-Quran ditandakan baris? Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ud'ullaha rabbakum. Kenapa Allah dalam 3 ayat tadi kita baca berbeza bacaannya? Tadi pertama bismillahi, yang kedua Allahu, yang ketiga Allaha, Allahi, Allahu, Allaha. Tiga perkataan Allah kita terjemah sama Allah, maksudnya sama-sama Allah, tetapi kenapa barisnya berbeza? Dan kalau kita tanya ustaz kata baca jangan salah baris. Kalau salah baris haram, dosa. Sebab apa? Sebab salah baris dia akan membawa makna yang lain. Sudah kita kata ketiga-tiganya bermakna Allah. Ya, ketiga-tiganya bermakna Allah, tapi Allahu keadaan i'rabnya lain. Allaha keadaan i'rabnya lain. Allahi keadaan i'rabnya lain. Jadi kalau siapa-siapa yang mungkin orang yang tak belajar mungkin tak nampak, tapi kena ingat bahawa salah satu daripada kita kata tanda-tanda ada keadaan-keadaan tertentu dalam bahasa Arab ialah barisnya. Kenapa tempat ini dibaris bawahkan? Kenapa tempat ini dibaris ataskan? Kenapa tempat ini dibaris hadapankan? Dia mewakili i'rab tertentu. Ini salah satu. Okay. Jadi di sini dia kata la mahallalah min al-i'rab, dia tidak bergantung atau tidak berkait, tidak terpengaruh dengan keadaan i'rab. Tidak terpengaruh dengan keadaan i'rab. Contoh yang tadi kita baca tadi, dia terpengaruh. Contohnya ud'ullaha rabbakum, tidak boleh kita baca ud'ullahu rabbukum ataupun ud'ullahi rabbikum. Kalau kita baca ud'ullahi rabbikum, tak boleh nak terjemah. Dia sama ada tak boleh nak terjemah ataupun terjemahnya lari, maknanya berubah. Tak. Wa qatala Dawudu Jalut, Daud yang bunuh Daud yang bunuh Jalut. Macam mana kita tahu Daud yang bunuh Jalut? Sebab barisnya qatala Dawudu Jaluta. Tetapi kalau kita ubah wa qatala Dawuda Jalutu, maksudnya bukan Daud yang membunuh Jalut, Jalut yang membunuh Daud. Kenapa kita boleh bezakan pembunuh dan mangsanya? Keadaan barisnya. Ini dipanggil keadaan i'rab. Tetapi la mahallalah min al-i'rab bermaksud dia tidak terikat dengan keadaan tersebut. Okey, itu secara basicnya lah. Sebenarnya perbahasannya cukup panjang bab yang Arab ni. Tak apalah. Jika ayat jawab sumpah dikemukakan dalam bentuk jumlah insyaiyah dengan tujuan menginsafkan atau provokasi, ia dipanggil qasam isti'tafi. Dalam situasi ini jawab sumpahnya mestilah dalam jumlah insyaiyah. Contohnya birabbik hal hal rahim tasaqali. Kecil sangat. Birabbik qasam birabbik dengan maksud demi Tuhan engkau, hal rahimta, kenapakah engkau tidak mengasihi perempuan yang kematian anak itu? Okey. Jadi hal ni dia pertanyaan. Pertanyaan bukan khabar. Tadi kita kata kalau khabar tu dia bukan pertanyaan. Khabar tu dia ayat penyata. Mungkin betul, mungkin salah. Okey. Jadi macam contoh tadilah dia kata aqsimu billah ataupun uqsimu billah la anqad li ra'yin yujani fil adalah. Saya bersumpah tidak akan ikut pendapat yang tidak adil
Mungkin betul, mungkin salah. Mungkin dia berbohong. Mungkin dia bersumpah hari ni tapi esok dia buat lain, kan? Sebab apa? Sebab tu khabar. Khabariyah mungkin betul, mungkin bohong, mungkin tidak bohong. Tetapi macam ni dia tanya itu bukan bohong. Jadi kenapa engkau tidak merahmati ketidakkesian kepada wanita yang kematian anak? Itu dipanggil insya'i. Walaupun begitu sebenarnya insya'i ni, walaupun insya'i lafaz je, tapi maknanya bukan tanya saja-saja tu. Kalau kita baca dalam balaghah, pertanyaan-pertanyaan insya'iyah sebegini banyak yang sebenarnya bukan dengan pertanyaan, tetapi semasuknya dengan khabar juga, ataupun dengan suruh. Tanya dengan suruh, maksudnya dia bukan saja tanya, tiada maksud lain. Tak apalah, ayatnya biasanya khabar, jawab sumpah adalah khabar. Tetapi kalau insya'i dalam bentuk tu, dalam bentuk tanya, tapi bukan tanya sebenarnya. Tanya untuk provokasi, tanya untuk menempelak, kan? Tanya untuk menempelak, ataupun kita kata, bahasa kita lah. Bahasa kita kalau kita nak menempelak orang, kalau kita nak menyindir orang, kalau kita nak apa lagi? Nak sindir, ni biasa kita guna tanya. Dan tanya itu sangat pedih sebenarnya. Tanya itu sangat pedih daripada kita direct marah dia. Kalau kita tampar orang, kita tampar, kita kata sakit tu, ataupun kita tampar dia, kita tanya, macam mana, sakit tak? Tanya tu bukan tanya sebenarnya. Bukan tanya, itu lebih tinggi. Kerana insya'iyah ni lebih tinggi. Jadi dalam bentuk jawab insya'iyah, dalam bentuk talab sini, dia sebenarnya bukan sebenarnya tanya, tapi dalam bentuk tadi lah, menempelak, provokasi, menginsafkan. Okey. Jadi kalau dalam bentuk ini juga, kita katakan jawab dia dalam bentuk keadaan i'rabnya lah. Keadaan i'rabnya adalah la mahalla laha min al-i'rab. La mahalla laha min al-i'rab bermaksud tidak ada keadaannya dalam i'rab. Apa maksud tak ada keadaannya dalam i'rab? Tak apalah dulu, kita terima dulu. Nanti kalau ada masa mungkin kita boleh perjelaskan lagi. Okey. Pada ayat jawab qasam isti'tafi, yang ini tadilah yang bukan khabari lah, yang bukan khabari, yang bentuk insya'i, okey, tidak diperlukan apa-apa tambahan lagi. Sementara pada jawab qasam khabari ataupun qasam ghair isti'tafi masih diperlukan kepada tambahan perkataan-perkataan tertentu seperti lam, qad, haraf nafi, maka, lam, nun takkid, in, lam takkid dan seumpamanya. Okey. Sumpah dikemukakan dengan menguatkan muqsam alaih. Baik. Tadi kita bagikan kepada dua. Jawab sumpah ni ataupun kita kata muqsam alaih, sama ada khabari ataupun insya'i. Insya'i tu jawab kita juga panggil qasam istit'afi ataupun isti'tafi. Isti'tafi tadi khabari. Bukan khabari. Khabari dengan isti'tafi. Okey. Jawab khabari ini dia mesti ada jawapan, dia bermula dengan tambahan-tambahan. Tambah-tambah ni lah macam lam, qad dan seumpamanya, ada lagi fan seumpamanya. Kalau jawab macam kalau terjemahan kita biasanya kita terjemah nescaya. Tambahan kepada jawapan nescaya. Kalau kita kata jawab syarat lah. Jawab syarat kan biasanya kalau gini-gini, nescaya gini-gini. Kalau gini-gini, maka gini-gini. Kalau gini, jadi jawab untuk jawapan qasam, dia ada tambahan-tambahan. Apa tambahan-tambahan dia? Nanti kita akan jelaskan ni. Tetapi kalau jenis insya'i tadi, yang jenis dipanggil isti'tafi tadi, hak tu tidak memerlukan apa-apa tambahan. Okey, setakat tu dulu, nanti pandai mungkin kita akan nampak lah. Tak perlu. Baik. Sumpah dikemukakan untuk menguatkan muqsam alaih. Okey. Untuk lebih menguatkannya lagi, kadang-kadang ditambahkan perkataan-perkataan tertentu seperti i,
haraf ijab sebelum perkataan yang digunakan khususnya untuk menunjukkan erti sumpah. Contohnya wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi. Qul i wa rabbi innahu lahaqqun. Mereka bertanya kepada engkau, apakah kedatangan azab itu benar? Ahaqqun hu, betul kan tu? Qul, jawablah, ya wa rabbi, demi Tuhanku, innahu lahaq, sungguhnya dia benar-benar akan terjadi. Ini dalam guna qasam lagi, lepas tu guna takkid, dua kali takkid lagi, maksudnya penegasan sungguh. Maksudnya wa rabbi, wa Tuhan, demi lagi, lepas tu innahu, sungguhnya dia, lam tu lagi, beberapa kali bertindan-tindan, penegasan jawapan kepada bahawa akhirat itu, azab itu benar-benar akan berlaku. Ada 4 penegasan dalam ayat ini. Okey. Untuk merengkaskan ayat, dan kerana perbuatan sumpah yang jelas, kadang-kadang perkataan sumpah dengan haraf jarnya dibuang dan hanya jawabnya saja yang disebut. Misalnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Okey. Perkataan wallahi, demi Allah, ini dipanggil adat qasam, dan muqsam bih seharusnya ditakdirkan sebelum laqad kana lakum muqsam alaih. Kadang-kadang pula dibuang jawab sumpah untuk merengkaskan ayat kerana ia dikira sebagai sesuatu yang maklum, yang ada hanyalah perkataan sumpah. Menurut setengah ulama, kaedah ini berlaku pada firman Allah SWT seperti berikut, sad wal qur'ani didzikr. Ada qasam dan muqsam bih disebutkan, tetapi jawab qasamnya tidak. Takdirnya ialah la u'adzibannahum ala kufrihim. Di sini kalau kita tengok sumpah yang lengkap, ayat sumpah yang lengkap, ada tadilah kita kata adat sumpah muqsam bih, dalam muqsam bih dan muqsam alaih, ataupun kita bahagikan kepada dua frasa lah. Frasa muqsam bih, muqsam alaih, frasa ayat sumpah dan jawab sumpah. Itu lengkap. Demi Allah saya nak makan. Okey, demi Allah, satu frasa, jawabnya saya nak makan. Dia lengkap. Tetapi kadang-kadang kita jumpa juga ada yang dihilangkan, direngkaskan, dimahzufkan. Sebab kita masih lagi berada di bawah tajuk apa ni? Kita kata sebelum ni bawa tajuk tentang ijaz dan perengkasan Al-Quran. Al-Quran banyak menggunakan bahasa-bahasa ringkas. Jadi ini juga dalam bentuk perengkasan. Banyak tempat-tempat yang Allah ringkas. Kenapa Allah ringkas lagi ni? Satu sening. Yang kedua, bahawa dia juga mengajar, mencetuskan minda pembaca, bahawa pembaca Al-Quran, pentelaah Al-Quran, pengkaji Al-Quran mesti cerdik. Mesti orang yang cerdik otaknya. Tempat yang dihilangkan, dia boleh takdirkan. Tempat yang diterbalikkan, dia boleh kembalikan. Tempat yang dilebih-lebihkan, dia boleh pastikan. Kenapa ini berlaku pengulangan atau tarji'at. Jadi ada banyak sebabnya. Jadi ada kadang-kadang dia kata bahawa sumpah-sumpah ini dihilangkan. Dihilangkan ataupun dimahzufkan. Mahzuf tetap hazaf, maksudnya dihilangkan lah. Sama ada hilangnya itu yang pertama tadi, apa kita panggil muqsam alaih, ataupun ayat sumpah hilang tapi ada jawabnya ada. Dengan ada jawabnya sumpah, kita tahu bahawa ada ayat sumpah yang hilang, ada ayat sumpah yang dihilangkan. Macam tadilah sebelum ni kita kata bahawa dalam Al-Quran ni ada 200 sumpah, hanya separuh saja yang nampak secara jelas, ada yang tidak nampak secara jelas. Inilah hak tak nampak secara jelas, inilah yang separuh daripadanya itu yang kita kena takdirkan. Hanya orang-orang yang memerhatikan nampak, ataupun sebenarnya benda ni tidaklah sehalus kalau kita kata nazmul khafi tu kan. Maksudnya kalau orang yang belajar tengok daripada sudut nahwu, tengok daripada sudut i'rab pun akan nampak bahawa ada berlaku sumpah, ataupun mungkin ada yang tak nampak, ada halus-halus yang tak nampak.
Okay? Misalnya sini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya bagi kamu dalam Rasulullah itu, dalam diri Rasulullah itu sesungguhnya ada ikutan yang baik untuk kamu wahai umat. Baik. Sebenarnya di sini ayatnya qasam, sumpah. Ada wallahi, ada demi Allah di sini. Ya. Jadi mana kita tak nampak, mana wallahi dia mahzuf, ditakdirkan untuk perengkasan. Kalau kita nak takdirkan, nak letak semula mana? Takdir ni masa nak letak semula lah kan. Nak letak semula, mana kita nak takdirkan? Jadi takdirnya adalah sebelum laqad kana lakum lah. Wallahi laqad kana lakum fi rasulillah. Demi Allah, laqad kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya. Macam mana kita tahu bahawa itu ada demi Allah? Sebab laqad itu, laqad kana lakum ataupun frasa, jumlah bermula daripada laqad kana lakum itu adalah jawab kepada sumpah. Macam mana kita tahu jawab sumpah? Ada lam tu. Macam mana kita tahu bahawa lam itu jawab? Sebab kita dah bagi ke tadi bahawa ayat jawab sumpah yang kalau bentuk khabari ataupun ghairu isti'tafi, dia kena ada tambahan-tambahan dia. Ada tambahan-tambahan dia. Jadi kita cek bahawa frasa ini adalah jawab sumpah. Jadi kalau ada itu terjemah, demi Allah sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswah, kita tak boleh kata gapo ataupun kita tak boleh kata salah. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa ayat itu adalah jawab sumpah kepada ayat sumpah yang mahzuf. Okey. Kadang-kadang hak dibuang itu adalah jawab. Tadi yang dibuang ataupun yang mahzuf tadi yang digugurkan adalah ayat sumpah muqsam bih. Ada tempat-tempat yang dibuang adalah ayat jawab ataupun muqsam alaih dia. Sumpah ada, jawabnya mana? Ada, tapi tidak disebut, digugurkan. Okey. Contohnya sad wal qur'ani dzidzikr. Sad demi Quran, dzidzikr. Quran yang mempunyai apa kita kata peringatan. Okey, wal qur'ani dzidzikr itu adalah sumpah. Ayat sumpah ataupun muqsam bih. Mana muqsam alaih? Disumpah untuk apa? Kita tahu bahawa sumpah ini ada muqsam alaih dia, ada ayat sumpah dia. Contoh kita baca wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, itu sumpah. Apa yang muqsam bih dia? Nak sumpah tentang apa? Apa madlul dia? Madlul dia lah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Demi masa adalah sumpah. Okey, dan jawab sumpah dia, apa yang madlul, apa yang muqsam bih, apa muqsam alaih dia, manusia semuanya dalam kerugian. Kita nampak? Ni kita tak nampak. Dia kata sad wal qur'ani dzidzikr. Mana? Kita tunggu-tunggu mana dia punya? Mana madlul dia? Mana muqsam alaih dia? Ada. Dia tak sebut sini. Jadi jawab sumpah dia kita takdirkan ataupun takdir dia ialah la u'adzibannahum ala kufrihim. Sad wal qur'ani dzidzikr la u'adzibannahum ala kufrihim. Sad demi Quran yang punya peringatan itu, aku pasti akan adab mereka dengan sebab kekufuran mereka. Baik. Kadang-kadang jawab sumpah tidak dibuang sepenuhnya. Yang dibuang hanyalah perkataan-perkataan la dan qad. Contohnya pada permulaan surah Al-Buruj, setelah dikemukakan 3 ayat sumpah, jawab sumpahnya datang dalam ayat yang keempat, iaitu qutila ashabul ukhdud, wasama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Baik. Jadi kalau kita tengok surah Al-Buruj, dia bermula dengan sumpah kan? 3 ayatnya sumpah. Apa ni? Wasama'i dzatil buruj wassama'i. Kan, sumpahlah tu. Bagi bawah, majrur. Waw yang membaris bawahkan adalah waw sumpah. Waw majrur. Wal fajri walayalin. Kan? Wassama'i, sumpah demi langit. Dzatil buruj, yang punya buruj. Wal yaumil ma'ud, wal yaumi. Wa syahidin. Bagi bawah belakang. Sebab apa? Sebab majrur. Lepas tu, mana jawab dia? Dia ada 3 tu, sumpah tu. Sama idzatil buruj wal yaumil ma'ud, demi. Mana jawabnya? Jawabnya ialah qutila ashabul ukhdud.
qutila ashabul ukhdud, celakalah golongan ataupun kaum yang menggali gali parit. Jadi ini jawab sumpah. Kita kaedah tadi bahawa kalau jawab sumpah dalam bentuk khabar, dalam bentuk ayat khabar, dia mesti ada huruf-hurufnya, tambahan-tambahan huruf dia. Lam, qad seumpamanya. Sini tak sebut. Tak sebut. Maksudnya yang dimahzufkan adalah huruf itu saja. Macam tadi semua satu ayat dihazafkan. Hak ni dihazafkan lam itu saja. Maksudnya kalau kita bubuh balik kita bubuh lam kan. Dibuangkan lam dan qad di permulaannya. Maksudnya kalau kita nak takdirkan semula, masukkan semula was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud laqad qutila ashabul ukhdud. Sebab apa? Sebab jawab kepada sumpah dalam bentuk khabari ghairus i'tafi ini dia mesti ada tambahan-tambahan. Ada laqad qutila ashabul ukhdud. Ni halus sikitlah kan? Halus sikit. Tak apalah, kita belajar kena royak jugalah. Mungkinlah hari ni kita tak nampak lagi. Kemungkinan sehari kita nampak permulaan kita nak belajar ni. Biar dulu kita kalau tak nampak pun, ialah hari ni tak nampak. Satu hari lagi bila kita ikuti, insya-Allah Allah akan buka lah. Okey. Meskipun waw merupakan huruf qasam yang paling banyak digunakan, namun para ulama nahwu tidak menganggapnya sebagai huruf qasam yang asal. Ini kerana ia tidak memasuki dhamir dan tidak juga digunakan dalam qasam isti'tafi. Sebelum ayat pertanyaan, misalnya huruf qasam yang asal bagi mereka adalah sebelum ayat pertanyaan misalnya, huruf qasam yang asal bagi mereka ialah ba. Ini kerana ba mempunyai keistimewaan dan kelebihan berbanding haraf-haraf qasam yang lain. Okey, ini pun halus juga ni. Ini perbincangan yang halus juga. Tak apalah, kita kupaskan sebasic mungkin. Mungkin yang kita nampak hari ni kita akan nampak pada satu hari nanti ya. Baik, tadi kita ada bahawa huruf qasam ada 4. Ba, waw, ta, lam. Kan? Yang masyhur di kalangan orang Melayu ni 3 lah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Hak mana hak asal? Yang asal sebenarnya adalah mengikut ulama nahwu lah. Yang asal sebenarnya adalah satu saja. Iaitu waw. Wa'ab ni, bagi soal tadi. Ba. Yang asalnya adalah ba. Walaupun begitu, banyak orang guna waw. Penggunaan paling banyak ialah waw. Tapi waw tu bukan yang asli. Yang aslinya adalah ba. Kenapa ba dikatakan huruf yang asli? Yang pertama, dia tidak memasuki dhamir. Waw tadi. Tapi ba boleh. Bihi boleh. Katalah wallahi. Kita terima wallahi. Boleh. Watallahi boleh. Wabillahi. Tetapi kalau Allah tu kita tukar kepada dhamir. Bihi boleh, bika boleh. Bika ya Allah. Bika boleh, ba. Tapi kalau wa boleh, waka tak boleh. Wahu tak boleh. Taha, tahu tak boleh. Hanya ba yang boleh memasuki dhamir. Maksudnya ba adalah asli. Sebab apa? Sebab unsur asli, ciri-ciri asli dia boleh masuk dalam, dia boleh berada dalam apa jua keadaan. Yang tidak asli dia tak boleh masuk dalam apa jua keadaan. Dia hanya masuk dalam part-part tertentu. Dalam part-part tertentu. Tetapi kalau asli dia boleh masuk dalam kesemua part. Jadi ba ini asli. Hal lain tidak asli. Okey. Selain itu dia ada beberapa kesimpulan yang lain lah. Contohnya fi'il qasam boleh disebutkan bersama-samanya. Fi'il qasam. Contoh, pakai fa'idha, kena baca sini sebab tak nampak situ. Pakai fa'idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifun. Summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa husna. Jadi pakai fa'idha asabat tak apalah. Yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan Allah. Ataupun kita katakanlah yahlifuna billah. Kalau kita sendiri kita nak bersumpah, kita kata apa? Uqsimu billah. Kita tak kata uqsimu wallahi, tak. Uqsimu tallah, tak. Uqsimu billah. Yahlifu billah.
Bila sebut asal fi'il, qasam ke, halaf ke, kita kata qasam, katalah mereka, aqsamu billahi, halafu billahi, bukan aqsamu. Tak boleh guna waw dan ta. Yang kedua, boleh masuk ke dhamir macam tadilah, bika la af'alanna kadza wa kaza. Yang ketiga, dalam kisim isti'tafi hanya ba saja digunakan. Contohnya billah hal qama zaid. Dalam kisim isti'tafi tadi, hak bukan khabari tadi, hak dalam bentuk hak tak ada jawab, hak tak ada jawab dengan huruf tambahan tadi. Hak tu hanya ba saja. Jadi ciri-ciri ba yang sebegini, sebagaimana diperhatikan oleh ulama nahwu, mereka telah membuat kesimpulan bahawa ini adalah huruf asli kepada sumpah. Huruf sumpah asli, yang asli adalah ba. Sebab dia ada ciri, maksudnya dia boleh masuk mana-mana part. Dia hak original. Hak tidak original, dia tak boleh masuk dalam setengah-setengah keadaan. Baik. Huruf ta pula hanya digunakan sebelum perkataan Allah dan Rabb saja. Ini kekurangan huruf-huruf yang lain. Contohnya ta. Ta ni dia masuk Allah dan Rabb saja. Allah dan Rabb. Contohnya kita kata Allahi ataupun Tar-Rabb ke, tak lain tak boleh. Tak boleh masuk Tar-Rahman ke, Tahayati ke, tak boleh. Kekurangan tu. Baik, menurut Zamakhsyari perbezaan antara ta dan ba ialah ba merupakan huruf qasam yang asal, sedangkan ta hanya merupakan ganti kepada huruf ba. Sebabnya ba dianggap sebagai huruf qasam yang asal ialah kerana penggunaannya paling luas berbanding huruf-huruf qasam yang lain. Tetapi ta mempunyai kelebihan yang lain, kerana kadang-kadang mengandung makna makna ta'ajjub. Okey, cuma ta ni daripada sudut ta'ajjub, dia ada khusus ta'ajjub. Tapi dari segi keluasan penggunaan, dia tidak luas. Ta tidak luas. Okey, itu dari sudut atau pembahagian ataupun bahagian ayat qasam. Kita ni nak lajukan sikit lah sebab kita dah berada pada satu tajuk usul yang 14 ni yang panjang sikit. Kalau kita layan slow-slow takut tak sempat habis ya. Baik. Bahagian ayat qasam. Perkataan sumpah sebenarnya adalah kalau saya uqsimulah ataupun ahlifu, yang mutaaddi dengan ba kepada perkataan muqsam bih. Mutaaddi ni pun begitu juga. Mungkin orang yang dah belajar fahamlah. Kalau orang yang ni sebab penting juga mutaaddi ni, kadang-kadang kita belajar dalam tafsir-tafsir ke, bila ustaz ataupun mufassir sebut ta'diyah atau mutaaddi, kita tak faham apa. Ta'diyah ni maksudnya transitif kepada sesuatu. Contohnya transitif dalam bab ni, transitif kepada huruf. Dalam bahasa kita agak jarang, tapi dalam bahasa Arab banyak. Dalam bahasa English misalnya, biasa nak bagi contoh itulah macam sebelum ni kita bagi contoh macam look dia ada makna tersendiri, tapi kalau dia ada transitif dengan satu huruf yang lain, look at dia bermakna lain, look for makna lain, look after maksudnya lain. Itu ta'addi. Jadi huruf-huruf ini dia ada ta'diyah dia ada perkataan-perkataan betul fi'il, kata-kata kerja ni dia kadang-kadang dia ada ta'addi tadi lah, dia ada gabungan dia ada gabungan yang membina satu makna yang khusus. Contohnya kalau ahlifu dan uqsimu, dia mesti ta'addi dengan huruf ba. Uqsimu billah, kita tak kata uqsimullaha. Uqsimullaha maksudnya kita directkan terus Allah itu sebagai maf'ul bih kepada qasam kita. Uqsimullaha, orang tak guna lagu tu, orang tak guna gitu. Jadi uqsimu billahi. Okey, katalah ud'ullaha, tak apalah, ud'ullaha, tidak ud'u billahi. Dia direct lah tu, dia lazim dipanggil, dia tak perlu kepada, dia tidak ta'diyah, tidak ada transitif kepada satu huruf-huruf yang lain. Itu sebagai penerangan yang basic lah, tak apalah. Selepasnya barulah dibawakan muqsam alaih, okay? Yang juga dipanggil jawab sumpah atau jawab qasam. Semua yang tersebut ini anda dapat lihat pada ayat berikut. Okay. Sebelum ni kita edah bahawa dia punya komponen, dia punya kita kata ni
pembahagian sumpah ini secara kasarnya kita bagikan kepada dua. Ayat sumpah dan jawab sumpah, kan? Ayat sumpah kita panggil muqsam bih, dan ayat jawab sumpah kita panggil muqsam alaih. Ayat sumpah ini terdiri daripada huruf sumpah dan benda yang disumpahkan itu. Demi masa. Wasyamsi waduhaha. Okey. Ya, jawab dia pula. Kalau khabar kan bermula dengan laqad ke gapo. Kalau isti'tafi mungkin tak bermula dengan huruf-huruf tambahan lah. Baik. Kalau kita nak tengok satu contoh lengkap, satu contoh kita kata ayat yang lengkap dalam Al-Quran, ada surah An-Nahl ayat 8. Dia ada belaka. Apa dia? Cuba kita. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Okey, cuba kita tengok tu. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim itu frasa qasam. Frasa apa ni? Muqsam bih. Ayat qasam. Jawab dia la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguhnya. Itu frasa qasamnya. Jawabnya la yab'atsullahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ini orang kafir lah, orang yang tak terima tentang hari akhirat. Mereka bersumpah betul-betul. Allah tak akan bangkitkan orang yang mati. Tak apalah. Di sini kalau kita panggil wa aqsamu. Aqsamu itu tu fa'il dia. Fa'il dia. Lepas tu billahi itu huruf qasam dia, dan Allah itu sebagai muqsam bih. Ada hurufnya, ada start daripada huruf qasam, aqsamu mereka bersumpah, dan billah itu start muqsam bih dia. Billah muqsam bih. Jar dan majrur ataupun huruf qasam dan muqsam bih dia. Lepas tu la ba'sullah tadi menjawab. Okey, maksudnya dia datangkan komplit, lengkap di sini. Ada dengan fi'il qasamnya. Tempat lain tak ada fi'il gini kan. Contohnya kata wal asri, mana fi'il qasamnya tak disebut. Dia ta'alluq kita panggil macam tadi. Bismillah, saya mulakan dengan bismillah. Abda'u bi bismillah, saya bernulis dengan bismillah. Aktubu bismillah, saya baca dengan bismillah. Aqra'u bi bismillah. Kalau wal asr, gapo kalau tempat ta'alluq dia? Kalau kita nak bawa fi'il dia, Allah bersumpah. Aqsamallahu, ataupun kita wa aqsamallahu bil asr ataupun wal asr. Tapi kalau kita datangkan aqsamallahu, kena bi lah kan? Sebab bi asal. Katalah wal asr, kalau kita datangkan dia punya fi'il aqsamallahu bil asri, tak boleh waw dah. Sebab dia datangkan original part dia, ori dia, iaitu ba. Okey. Cepat sangat kau. Umumnya ayat qasam itu terbagi kepada 3. Okey, ni umumnya ni satu pembahagian yang lain pula, dia terbagi kepada 3. Yang pertama fa'il yang mutaaddi dengan ba tadi. Fa'il tadilah aqsama bi dengan halafa bi tadi. Yang kedua perkataannya jadikan muqsam bih. Tadilah perkataan yang muqsam bih tu. Kita nak sumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan segala-galanya. Kita bersumpah dengan nama Allah lah. Kita dengan nama Allah lah. Okey. Satu lagi muqsam alaih. Muqsam alaih itu jawab dia. Jadi asasnya 3 lagu tu. Yang pertama fa'il tadi. Kadang-kadang dihilangkan kadang-kadang. Dan perkataan yang dijadikan muqsam bih dan juga muqsam alaih itu umum kepada sumpah. Baik. Di dalam ayat di atas perkataan aqsamu yang mutaaddi dengan ba kepada perkataan Allah itu adalah fa'il qasamnya. Okey. Ba adalah haraf qasamnya. Allah adalah muqsam bih dan la ba'sullah adalah muqsam alaih. Itu contoh dia. Contoh pembahagian dia. Okey. Kalau nampak kan? Kalau tak nampak pun kita akan ulang pula lepas ni. Akan jumpa banyak pula kan. Oleh kerana qasam selalu digunakan dalam percakapan orang Arab, direngkaskanlah ayat dengan membuangkan perkataan fa'il dan dikekalkan ba sahaja dengan gantinya. Jika muqsam bihinya isim zahir, dikekalkan ba dengan waw sebagai haraf qasam.
Perhatikan ayat berikut, wan najmi idza hawa, demi bintang semasa dia menjunam. Baik. Tadi contoh wa aqsamu billahi jahada aymanihim, kita datangkan satu contoh lengkap. Ada fi'ilnya yang muta'addi dengan ba, ada muqsam bihnya apa yang dikesamkan, ada juga dia punya muqsam alaihnya. Tetapi oleh kerana gaya bahasa qasam ini menjadi satu benda yang uruf, selalu digunakan oleh orang Arab, kadang-kadang satu peringkat berlaku perengkasan. Supaya kita lah, kita gitu juga. Ada banyak yang kita ringkaskan. Cuma kita tahu apa yang kita ringkaskan bila kita dah satu biasa kita guna, kadang-kadang kita ringkaskan sendiri. Tapi dalam huruf yang sama kita faham lah. Contoh kita kata kita sama-sama geng tengok bola ke tak? Pagi berapa dah? Tahulah berapa tu keputusan malam tadi, siapa lawan siapa kan? Contohlah. Sebab apa kita boleh ringkaskan direct kepada berapa, tak perlu tanya okey keputusan malam tadi berlawan antara ni dengan ni, kita tak perlu dah sebab huruf ataupun kebiasaan sama dah kita dengan teman sehobi kita tersebut. Sama juga dengan Arab, pada satu peringkat akhirnya berlaku perengkasan begitu. Dan Allah SWT sebagaimana kita faham, dia menggunakan 100% bahasa Arab, kegunaan bahasa Arab cuma lebih tinggi, dia juga menggunakan gaya bahasa yang sama. Perengkasan berlaku. Contohnya kita kata wan najmi idza hawa, sudah dihilangkan fi'il qasamnya. Allah tak kata wa aqsamu bin najmi. Allah tak kata aku bersumpah dengan najmi. Allah tak sebut aku bersumpah pun. Tapi kita faham dah. Orang Arab pun faham dah sebab mereka pun ringkaskan gitu. Wan najmi idza hawa, wow itu adalah qasam. Allah bersumpah demi najm, demi bintang. Okey. Dari segi disebut fi'il qasam dan muqsam bih atau tidak, qasam terbahagi pada dua bahagian. Ini perincian ni halus sebenarnya, tapi anda terpaksa sebutkan jugalah, perincikan jugalah. Okey. Insya-Allah Allah akan bagi kefahamanlah kepada kita. Sebab anda tak berani juga untuk skip kan. Okey, ada dua bentuk. Dari segi sebut atau tersebut, dia bagi pada dua. Satu yang jelas, satu tak jelas. Yang jelas dia panggil qasam zahir, sumpah yang jelas. Satu lagi sumpah yang mudmar, sumpah yang tidak jelas. Ya? Jadi jelas tak jelas ni pun juga seni dalam bahasa Arab. Tak jelas tu seni. Dan tak jelas tu kadang-kadang dia boleh boleh meluaskan minda kita ataupun meluaskan makna dia. Satu benda yang umum ditakmimkan oleh Allah ataupun Al-Quran, gaya bahasanya kadang-kadang benda itu lebih luas maknanya daripada kita spesifikkan. Spesifik ni kita hanya terhenti kepada skop yang dispesifikkan. Kan? Ini satu gaya bahasa juga. Baik. Qasam zahir ialah qasam yang disebut dengan terang. Di dalamnya fi'il qasam dan muqsam bih. Itu yang jelas. Kita tengok lengkap ayat aja. Ada qasam, ada ada fi'il qasam, ada muqsam bih. Macam tadilah wa aqsamu billah jahada aymanihim. Jelas, komplit. Okey. Kadang-kadang fi'il qasam dibuang, tetapi haraf haraf salah tu waw, ba dan ta yang merupakan haraf qasam bersama muqsam bihnya tetap disebutkan. Okey. Kadang-kadang ada berlaku qasam, fi'il qasam dibuang. Tadilah. Sebab tak banyak, fi'il qasam tak banyak. Waqsamu, wa ahlifu tak banyak. Kebanyakan mari direct dengan wallahi ka was-sama wa syamsi kan, ataupun kita sendiri pun wallahi tak sebut uqsimu billah, ahlifu billah, kita tak sebut aku bersumpah. Boleh sebut komplit lagi, penuh lagi, padat lagi, tapi tak sebut pun tak apa. Okay. Tetapi walaupun dia tak sebut fi'il, dia sebut ke muta'addi tadi, ataupun huruf-huruf qasam tadilah. Wallahi wa billahi wa tallahi, kalau Allah lah, kalau lain-lain lah. Qasam mudmar pula ialah ayat qasam yang tidak disebut dengan terang di dalamnya fi'il qasam dan muqsam bih. Okey. Bagaimanapun jawab qasamnya dimulai dengan lam muakkidah, lam penguat yang menunjukkan ada fi'il qasam dengan muqsam bih yang dibuang. Contohnya okey, kita baca di ni.
Okey, contohnya la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Baik. Kita ulang semula. Qasam ini bermula dengan kita kata lengkapnya adalah yang pertama huruf qasam, fi'il qasam. Fi'il qasam ni saya bersumpah, kami bersumpah, mereka bersumpah. Yang kedua huruf sumpah itu dengan Allah. Saya bersumpah dengan Allah. Okey, lepas tu jawab dia pula bahawa saya puasa hari ini. Lengkap. Saya bersumpah dengan Allah, saya puasa hari ini. Okey, lengkap. Ada kadang-kadang dia datangkan dengan mahzuf. Demi Allah, saya puasa hari ini. Saya tak datangkan saya bersumpah. Tak apa, itu dipanggil buang itu. Tapi kita boleh check ada sebab ada demi itu, ada demi itu. Demi itu maksudnya saya bersumpah lah. Jadi fi'ilnya dibuang. Itu masih lagi dipanggil zahir, jelas. Walaupun yang pertama tadi contoh yang pertama komplit, contoh yang kedua dihilangkan fi'ilnya tapi masih lagi dipanggil qasam yang zahir. Sumpah yang jelas lagi. Yang kedua dia panggil mudmar. Hak ni dia tak bawa sumpah tu. Dia tak bawa frasa pertama ataupun kita panggil muqsam bih. Ayat sumpah dia tak bawa. Dia terus datang dengan ayat jawab sumpah. Contoh yang penuh tadi kita kata saya bersumpah bahawa hari ini saya puasa. Kalau dibuangkan fi'ilnya demi Allah saya puasa. Kalau dibuangkan muqsam bih dia saya puasa. Saya puasa ni sebenarnya ada sumpah. Tetapi tidak dibawa sumpah itu. Dihilangkan. Sumpah saya bersumpah demi Allah saya puasa. Dia buang yang pertama, dia datangkan saya puasa. Saya puasa itu adalah jawab sumpah. Dengan maksud itu juga satu komponen daripada satu ayat sempurna sumpah. Tetapi dibuangkan ayat sumpah. Datang jawab sumpah. Muqsam bih, muqsam alaih. Hak ni dipanggil qasam mudmar. Pak kita nak macam mana? Dia ada lam dia. Kalau macam saya puasa tadi tak boleh nak buat contoh lah sebab tak ada lam. Dalam bahasa Arab kan ada lam muakkidah, lam penguat. Contoh mana tadi? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira. La tublawunna fi amwalikum. Kamu pasti akan diuji di dalam kamu diuji berkaitan dengan harta-harta kamu. Wa anfusikum dan juga nyawa-nyawa kamu. Wal tasma'unna minal ladina utul dan kamu pasti akan mendengar daripada orang-orang yang diberikan kitab daripada sebelum kamu wa minal ladina asyraku dan juga daripada orang musyrik itu adan katsira. Kamu pasti akan dengar gangguan-gangguan, kamu akan diganggu, kamu pasti akan mendengar gangguan-gangguan. Jadi kamu pasti sini adalah jawab sumpah. Macam mana ahli nahwu, macam mana bahawa ini adalah sumpah ada lam akidah, lam pasti itu. Walaupun sebenarnya ada dua kepastian sini. Tapi oleh kerana bahasa Melayu kita ni agak sempit untuk terjemah. Nun syaddah itu juga bawa mana kekuatan. La tublawunna. Nun syaddah itu suka bermaksud pasti. Cuma lam tu, lam itu adalah lam muakkidah, lam pasti juga. Ada dua pasti. Nak terjemah ke mana nak masuk dua pasti. Kamu benar-benar kamu pasti betul-betul kamu pasti betul-betul akan diuji dan kamu pasti betul-betul jadi ada dua sini. Hak pertama tadi lam akidah itu sebagai tanda bahawa sebelum itu ada sumpah. Maksudnya sebelum itu ada demi Allah. Wallahi la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wallahi wallahi ataupun wala tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum. Okey. Ya mungkin agak halus tapi cuba hadamlah, cuba tengok dulu, cuba perhatikan. Baik. Antara qasam dan syarat. Panjang sikit berbahasa qasam, panjang sikit panjang dan halus sikit. Tak apalah. Kita tengah apa ni? Kalau kita naik flight dan tengah nak ni kena pakai seat belt maka kita telinga kita pun pernah dengung dia punya bunyi itu tengah masa kita tengah naik ya. Bila atas siapa sana bila pramugari kita boleh buka seat belt tu test sikit. Dia peringkat apa ni? Peringkat usul ni agak ni sikit lah, sabarlah sikit
Kita tekanan, kita rasa tekanan sikit kan. Kita rasa tekanan sikit ni bab qasam ni. Tak apa, sabar dulu. Baik, antara qasam dan syarat. Qasam dan syarat mungkin terkumpul pada suatu tempat. Okey. Qasam ni dia ada jawab syarat dia. Syarat pun dia macam qasam juga. Dia ada jawab syarat dia kan. Contohnya apa dia syarat? Sekiranya kalau saya makan saya kenyang. Kalau saya makan saya pasti kenyang. Kalau saya makan nescaya saya kenyang. Okey, dia ada jawab dia juga. Dia lebih kurang. Qasam dan syarat ni dia ada kurang. Dia lebih kurang. Maksudnya dia ada dua frasa menerima dan menjawab. Okey. Kalau dia berkumpul satu tempat, ayat qasam itu masuk dalam ayat syarat. Jadi jawab tu jawab pada mana? Adakah dia berebut? Siapa yang nak ambil jawab tu? Contoh kita kata syarat. Kalau saya makan saya kenyang. Kalau saya makan saya kenyang. Maksudnya jawab kepada syarat tu saya kenyang. Okay. Apa? In akal tu asma' kau ikutlah kan. Kalau saya makan saya pasti kenyang. Tiba-tiba ayat itu kita bubuh qasam. Demi Allah, kalau saya makan saya pasti kenyang. Baik, saya pasti kenyang ni jawab kepada sekiranya ataupun jawab kepada demi Allah. Kalau kita kata ayat itu syarat, kalau saya makan saya kenyang. Saya kenyang adalah jawab kepada sekiranya. Sekiranya saya makan, jawab syarat dia panggil. Tapi kalau ayat itu dia bergabung, demi Allah sekiranya saya makan saya kenyang. Jadi saya kenyang itu jawab pada qasam ataupun jawab pada syarat. Halus sikit kan. Halus sikit, tapi tak apalah. InsyaAllah Allah akan bagi ilmu kita yang lebih. Okey, kalau berkumpul satu tempat, kedua-dua memulakan jawab. Dalam keadaan ini apa yang perlu dilihat ialah mana satu daripada dua perkara itu disebutkan dulu. Kalau qasam sebut dahulu, maka qasam yang dikemukakan kalau qasam sebut dulu, maka jawab yang dikemukakan kemudian adalah jawab qasam. Jawab syarat tidak diperlukan lagi. Begitulah sebaliknya. Gitu je, mudah Kalau qasam dulu, demi Allah sekiranya saya makan saya kenyang, maka itu jawab qasam. Kalau sekiranya saya makan demi Allah saya kenyang, itu adalah jawab syarat. Mudah ya, tak payah mana pun. Okay? Pada umumnya qasam lah yang disebut dulu. Tetapi itu contoh saya. Dalam Al-Quran biar umumnya yang disebut adalah qasam dulu. Jadi kalau gitu jawab qasam dah. Contohnya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Okey. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ini tanya ayah Ibrahim, Azar bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau dah benci ke kepada Tuhan aku? Kan Nabi Ibrahim ni ayah dia adalah pembuat patung. Tiba-tiba dia pula pergi pecah kayak patung tersebut. Jadi ayah dia marahlah. Jadi ayah dia kata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Mu tak suka dah ke, mu benci dah ke pada Tuhan-Tuhan kuai Ibrahim. La illam tantahi, kalau sekiranya kamu tidak mahu berhenti. La qasam, in syarat. Demi, kalau kita terjemah harfiah, kalau kita terjemah dengan terjemahan yang lengkap, mungkin terjemah sini betul. Sini tulis demi sesungguhnya kan. Jika, demi sesungguhnya jika, itu lengkap dah tu. Sebab lam tu demi. Lam tu lam qasam. In jika. Jadi ayah dia kata la illam, demi sesungguhnya jika engkau tidak berhenti daripada perbuatan engkau ni wahai Ibrahim, la arjumannak, aku sendiri akan apa kita panggil, akan rejam engkau. Wahjurni maliya, ataupun engkau jauh-jauh, kau pergilah, kau tinggalkan aku jauh-jauh. Baik. Jadi la illam tantahi la arjumannaka. La arjumannaka adalah jawab kepada dua, syarat dan qasam. Jadi dia jawab mana sini? Jawab dia adalah jawab qasam. Sebab apa? Sebab qasam dulu, lam dulu, la in. Bukan in la. Bukan. Tak ada illa kan. Jadi la in, lam tu qasam, in tu syarat. Jadi la arjumannaka adalah jawab pada qasam. Gitulah. Baik. Tak apalah, ini hanya inilah. Hanya kita kata
penerangan tadilah al-arjuman. Dan lam itu dipanggil lam al-muwatti'ah lil qasam al-mahzuf. Lam itu dipanggil lam la-arjuman naka tadi, lam jawab itu dipanggil lam yang meratakan jalan untuk qasam yang dibuang. Lam ini biasanya masuki in syartiyah. Kadang-kadang ini juga masuki huruf-huruf syarat yang lain selain in, seperti ma dan man. Setengah ahli nahwu menamakan lam ini dengan lam syarat kerana ia masuki huruf syarat. Walau bagaimanapun perlu sekali diingat bahawa lam al-muwatti'ah ini tidak semestinya tersebut sebagai huruf syarat sebelum huruf syarat. Kadang-kadang dalam keadaan qasam muqaddar ataupun qasam mudmar pun ia tidak disebutkan. Contohnya dapat dilihat pada firman Allah berikut, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim. Lihat khususnya bagian garis bawah. Okey. Jadi la illam tantahi la arjuman naka tadi, la arjuman naka itu jawab kepada qasam, sebab qasam yang lebih dahulu daripada in syarat. Cuma mana tandanya? Tanda di lam tu. Lam tu dipanggil lam al-muwatti'ah al-qasam, lam yang meratakan jalan untuk frasa jawab syarat. Jadi oleh kerana lam itu muwatti'ah, meratakan jalan untuk qasam, maka jawab qasam lah dia. Jawab qasam. Cuma sini dia kata ada juga tempat yang tidak didatangkan lam tersebut. Okey, tak apalah. Kebanyakan ulama nahwu dan ulama tafsir menerima qasam muqaddar, qasam yang ditakdirkan pada sekian banyak ayat Al-Quran apabila ada padanya tanda-tanda sumpah. Tanda-tanda sumpah itu antaranya ialah adanya lam sebelum in yang dianggap sebagai lam al-muwatti'ah lil qasam al-mahzuf. Namun pada satu perkara perlu sekali diingati bahawa setiap kali dijumpai lain tidak semestinya ditakdirkan qasam yang dibuang. Ada kalanya lam itu semata-mata beri makna takkid tanpa mengandungi makna qasam pun. Okey. Dalam contoh yang kita bagi tadi bahawa lam dipanggil al-muwatti'ah lil qasam al-mahzuf, lam yang kita kata meratakan jalan untuk frasa jawab qasam kepada qasam yang mahzuf, qasam yang tidak disebut. Sebab tadi kita kata dah bahawa ada ayat-ayat yang ayat qasam tetapi ayat qasam frasa muqsam bih tidak disebut. Kayak kita kata qasam dalam Quran ada 200. Separuh daripadanya jelas, separuh tak jelas. Hak tak jelas tadi kita kata tak disebut. Jadi kita macam mana bahawa berlaku qasam semua itu? Ada lam tadi, lam muwatti'ah. Tapi kena ingat juga, dia kata kena ingat juga sebab bukan semua lam itu adalah lam muwatti'ah al-qasam. Sebab ada juga lam takkid semata-mata, lam penguat semata-mata. Jadi makna ni agak halus lah. Maknanya untuk orang yang kita kata peringkat alim yang mahir dalam ilmu nahwunya, pemerhatiannya. Cuma kita lah betulah. Kita ni kita tengoklah tafsir-tafsir banding-bandingkanlah. Dah, kita tengok tafsir banding-bandinglah. Tempat ni mufassir ni kitab tafsir A kata apa, kitab tafsir B kata apa, kitab tafsir C kata apa, ataupun lain mudah apps mudah kadang-kadang Maktabah Syamilah kau sab satu ayat semua mufassir datang. Kita boleh tengok ni. Maksudnya kita boleh bandingkan. Kita boleh bandingkan tempat ini apa pandangan para ulama mufassir. Adakah jawab syarat, adakah ia jawab kepada qasam yang dimahzufkan ataupun sebenarnya tidak ada qasam yang dimahzufkan, hanya lam itu sebagai penguat takkid saja. Itu adalah perbahasan yang halus, kita apalah. Yang kedua ada lam takkid pada fi'il jawab. Yang ketiga apabila ada lam qasam. Lam qasam tu lam yang kita terima tadilah, lam yang dengan maksud lam demi. Kena beberapa hari jugalah nampaknya kita punya. InsyaAllah kita akan habiskan esok lah. Kita akan usaha untuk habiskan esok tajuk qasam ataupun tajuk usul kita yang ke-14 ya. Untuk hari ini rasa tak sempat dah sebab hari ni pun agak panjang juga ni. Agak panjang juga. Setakat tu dah dulu untuk hari ini.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun.